Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa lagi kita di kelas yang ke-8. Hari ini hari Isnin 8 Februari 2021. Baik, kita akan teruskan dengan tema 2 iaitu mekanik Newton. Okey, seperti mana yang sedia maklum, mesti ada di kalangan pelajar sudah mengenali di Newton. Nama asalnya ialah Isaac Newton. Okey, Isaac Newton ni memang popular lah dengan teori-teori melibatkan gerakan. Jadi kita akan belajarlah untuk bab yang kedua ni, banyak kita akan belajar berkaitan dengan gerakan dan juga kita akan mengkaji konsep dan juga faktor-faktor yang menyebabkan perubahan keadaan gerakan objek itu. Dalam bab ini juga banyaklah istilah-istilah baru yang kamu akan pelajari. Jadi cikgu harap kamu boleh fokus dan bab ini juga agak panjang untuk dihabiskan di punya silibus. Okey, baik. Kita akan tengok bab yang kedua, daya dan gerakan 1. Maksudnya untuk di atas 5 nanti kamu akan belajar daya dan gerakan 2 lah nanti ya. Okey. Baik, seterusnya. Okey, kita akan tengok subtopik yang pertama untuk hari ini, untuk bab yang kedua adalah gerakan linear. Jadi apa itu gerakan linear? Kita akan tengok dahulu dua animasi ini untuk kita faham apa itu gerakan linear. Okey. Okey, kita tengok lebah. Lebah bergerak lurus. Lurus mengikut satu garisan lurus kan. Jadi gerakan lebah adalah gerakan linear. Jadi lebah tadi adalah gerakan linear. Sekali lagi kita cuba. Luruskan. Okey. Bagaimana pula dengan semut ini? Okey, tengok semut ini. Okey, dia sedikit melengkung. Kalau kita tengok di situ, gerakannya adalah melengkung. Dari sini pergi atas ini kan. Okey, agak melengkung lah. Jadi gerakan semut bukan gerakan linear. Nampak sudah perbezaannya. Apa yang boleh kita simpulkan di sini? Okey, gerakan linear adalah gerakan garis lurus. Ingat, senang saja. Linear kamu sudah tahu sebelum ini adalah lurus. Jadi bahkan ialah gerakan linear. Jadi gerakan dalam lintasan garis lurus ataupun gerakan garis lurus. Manakala gerakan bukan linear pula adalah gerakan bukan garis lurus. Maksudnya sebarang gerakan yang bukan garis lurus itu adalah bukan linear. Senang saja cara bezanya. Okey, baik. Seterusnya. Okey, untuk istilah yang pertama bagi anda untuk tajuk ini adalah jarak dan juga sasaran. Okey, jarak memang sudah panggil apa? Sudah biasa kan yang kita jarak-jarak ni. Ini sasaran ni. Ini mungkin sesuatu yang barulah bagi kita. Kalau dalam bahasa Inggeris jarak ni distance, D ya simbolnya. Kalau sasaran ni dalam bahasa Inggeris kita sebut displacement. Biasa simbolnya adalah S. Okay, ini. Baik. Jadi kedua-dua jarak dan sasaran ini unitnya sama sebenarnya. Kalau unit asasnya meter. Dua-dua unit sama tapi mempunyai definisi yang berbeza. Okey, jadi kita akan faham apa maksud jarak, apa maksud sasaran. Okey, baik, kita tengok dahulu situasi yang dibagi ni. Okey, encik boleh pergi ke Sungai. Ni nak naik teksi ya. Boleh cik. Jadi teksi sekarang kita tengok sebabkan dia belum lagi start kereta dan belum lagi bergerak. Jadi teksi ni kita boleh anggap dia dalam keadaan pegun. Okey, baik. Baik, bila sudah bergerak, tengok di sini ada laluan. Dia mula dari Bagan Datuk ke Sungai. Ini Sungai ujung. Okey, ada dua. Ini laluan jalan raya warna biru. Teksi memang inilah laluannya. Jalan raya. Okey. Okey, dia ikut jalan raya ini. Okey. Ini melalui map aplikasi map ataupun Waze bolehlah kalau kamu biasa ikut ibu bapa kamu drive kereta kan.
Okey, sampailah di sini. Jaraknya adalah 83.00 km. Ini melalui jalan raya. Okey, jadi yang laluan lintasan yang jalan raya tadi, ini kita panggil dia adalah jarak. Cikgu. Jadi, apa itu sesaran? Okey, sesaran ialah jarak ataupun panjang antara titik pertama dengan titik yang terakhir melalui satu garisan lurus. Ataupun dalam istilah lain, kita senang, sesaran ni ialah shortcut antara dua titik. Jadi shortcut, contoh, ini shortcut jalan pintaskan. Dari Bagan Datuk nak pergi ke Sungkai, jalan paling pendek, jarak terpendek ataupun shortcutnya antara dua titik mesti garis lurus. Cuba kamu garis lurus, ini saja yang ada kan. Jadi jarak ini ataupun panjang lintasan ini kita panggil ialah sesaran. Jadi sesarannya ialah 57.22 km. Jadi nampak perbezaan. Jarak ialah jumlah lintasan. Kalau sesaran ni jarak juga ataupun panjang terpendek, laluan terpendek. Laluan terpendek antara dua titik melalui garis lurus, satu garis lurus, mesti garis lurus. Itu adalah sesaran. Nampak beza? Kalau ingat, kalau kereta, kalau dia melalui jalan raya itu, kalau ada bengkok-bengkok sekalipun, dia ikut saja semuanya, itu adalah, kalau kamu tambah-tambah, itu adalah jarak. Kalau sesaran, diukur dari tempat asal ke tempat akhir melalui satu garis lurus. Itu namanya sesaran. Dan kedua-duanya mempunyai unit yang sama, iaitu meter. Okey, baik. Kita tengok contoh yang lain supaya kamu boleh fahamkan. Okey, kita tengok dahulu persamaan dan juga perbandingan antara jarak dengan sesaran. Okey. Jarak jumlah panjang lintasan yang dilalui oleh suatu jasad. Ingatlah jalan raya tadi kan. Okey, untuk sesaran, jarak terpendek antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir ataupun antara dua titik lah, dia ukur antara dua. Mana jarak terpendeknya? Okey. Dalam garis lurus pada arah tertentu. Maksudnya dia ada arah, sama ada ke kanan ke kiri ke atas ke bawah. Tapi kalau jarak, dia tiada arah. Sebab itulah jarak kita boleh panggil dia kuantiti skala. Ini ya. Kuantiti skala bermaksud kuantiti fizik yang tiada arah. Kalau kuantiti vektor bermaksud kuantiti fizik yang ada arah. Nampak beza? Satu ada arah, satu tiada arah. Sesaran ni mesti ada arah sebab walaupun ni garis lurus, sama ada dia ke kanan ke kiri ke atas ke bawah. Kadang-kadang arah juga boleh diwakilkan dengan arah mata angin. Barat daya, timur laut, timur, barat dan sebagainya. Okey, baik. Untuk mudah kita faham lagi, kita tengok dahulu contoh yang seterusnya. Supaya kita boleh faham. Okey, nampak kat di sini. Okey, cikgu ada kereta dari Kampung Indera nak pergi ke Kampung Mahkota. Okey, jarak dari Kampung Indera ke Kampung Mahkota. Berapa jarak? Dari sini, ni laluannya melalui 300 meter, 500 meter, tambah lagi. Okey, dan 200 meter. Jadi berapa jawapannya? Kita cuba tengok. Okey. Nampak melalui 300, 500 dan juga 200. Jadi maka dapatlah 1000 meter dan tiada arah. Itu pergerakannya. Okey. Baik, bagaimana pula dengan sesaran? Sesaran dari Kampung Indera, ke Kampung Mahkota. Okey. Ini dari Kampung Indera nak pergi ke Kampung Mahkota. Ini sesaran. Tadi jarak sudah kan, tiada masalah kan, jalan raya ataupun laluan saja. Yang penting kamu tambah berapa panjangnya. Okey, untuk sesaran, kamu tengok di sini. Okey, ingat balik, dia adalah jarak terpendek antara titik awal dengan titik akhir ataupun antara dua titik. Ini titik pertama, ini titik yang kedua kan, Kampung Mahkota.
Jadi dia mesti lalu garis yang lurus ataupun shortcut. Kamu kena buatlah satu garisan di sini. Buat satu garisan. Jadi panjang garisan itu dinamakan sebagai sesaran. Ini contohlah cikgu bagi ya, sesaran. Okey, dapatlah 600 meter dan arahnya arah utara ke timur. Utara ke timur dari Kampung Indah. Ni utara kan? Utara, ni timur, sini. Okey, tengah-tengah. Jadi arah utara timur dari Kampung Indra. Maksudnya sesaran mesti ada arah. Okey, baik. Ini contoh yang paling senang. Ini yang contoh yang kedua lah yang okey sikit cikgu bagi ya. Contoh simple saja cikgu bagi. Contoh ini ada A, okey, dia pergi B, okey, dia pergi C. Contoh kamu faham. Okey, baik. Contoh A ke B jaraknya 100 meter. Contoh B ke C jaraknya adalah 200 meter. Okey, baik. Contoh soalan, apakah jarak A ke C? Okey, contoh jarak A ke C. Jadi kita tahu jarak laluan kan. Jadi 100 tambah 200. Jadi berapa dapat? 300 meter. Okey. Senang kan? Okey, baik. Soalan yang seterusnya. Berapakah sesaran? Bagaimana pula kalau soalan tanya? Sesaran. Sesaran. Okey. A pergi C. Okey, A pergi C. Okey, macam mana? A pergi C. Dari sini A nak pergi C. Mana sesarannya? Sesaran mesti garis luruskan. Jarak terpendek ataupun shortcut. Jadi kamu kena buat satu garisan baru. Ini adalah sesaran. Okey, sesaran. Okey, baik. Jadi macam mana nak kira? Rupanya bila sudah satu garisan dia sudah jadi apa? Segitiga bersudut tegak. Jadi sesaran sini adalah hipotenus. Iaitu H. Bila hipotenus, kamu kena guna apa? Kena guna rumusnya lah, iaitu punca kuasa. Yang ini mesti kuasa 2 kan. Jadi 100 kuasa 2 tambah 200 kuasa 2. Okey, baik. Jadi tekanlah kalkulator. Maka kamu akan dapat berapa? Contoh cikgu buat di sini. Okey, 100 kuasa 2 tambah 200 kuasa 2. Kamu boleh asing-asing ataupun buat sekaligus, tak ada masalah. Okey. Okey, dapat 40 sebab tu lepas dapat jawapan punca kuasa lah dapat 40. Contoh 0.10 meter. Nampak perbezaan? Okey, jarak dengan sesaran. Okey. Jadi untuk hari ini cikgu nak kamu cuba latihan hari ini untuk PDPR nombor 8. Ada 2 soalan berapa jarak dengan berapa sesaran. Jadi siap boleh hantar dengan cikgu. Sekian, terima kasih.